sekali. Dan mungkin satu yang perkara yang boleh diimprove oleh pasukan Karakal, kedudukan Zaraki sendiri yang mungkin boleh ditambah baikkan dalam game yang kedua kerana dia agak sedikit jauh dengan pemain yang memerlukan bantuan beliau. Dan kita akan masuk ke dalam drafting dan kita dapat saksikan pasukan Karakal terus saja mengeluarkan link dekat sini. Dan pasukan RSG mereka mengeluarkan siapa nama dia? Lancelot. Dah jarang tengok hero ni dimainkan ya. Kenapa link dikeluarkan? Apa yang Karakal takut sangat ni? Orang takut dengan Kuza ke? Orang takut dengan sangat-sangat bahaya. Dan dibantu dengan pengeluaran Selena, kita mungkin dapat saksikan Izanami boleh menggunakan Selena baik, ataupun kita tahu Zakus boleh menggunakan Selena sebagai rumah. Dan pasukan RSG telah pun mengeluarkan Valentina. Adakah kita akan menyaksikan Fanny akan dikeluarkan ke sini? Konteks. Kita akan tunggu dan lihat. Sepatutnya dan sememangnya lah Fanny perlu dikeluarkan sebab kita sendiri dah tengok dah macam mana damage yang dikeluarkan oleh Fanny sendiri dalam game yang sebelum ini. First time Fanny. Siapa guna Fanny tadi? Zaid. Yap, Zaid guna Fanny. Kita tengok damage dia di level 2 besar mana? Ke atas seorang tank. Sangat-sangat tinggi Dan kita tengok Matila dikeluarkan terlebih dahulu. Persoalannya sekarang, tanya, adakah hero bernama Fanny akan dikeluarkan ataupun tidak? Ini akan menjadi satu titik tolak yang baik kepada pasukan RSG sendiri. Nampaknya mereka tidak akan memilih Fanny. Mungkin mereka dah study dengan begitu baik apakah kebolehan yang boleh dilakukan oleh pasukan Karakal. Jadi mereka mengambil risiko tersebut dengan tidak mengeluarkan Fanny. Mereka mengambil keputusan untuk mengeluarkan tetapi pasukan Karakal terus saja mengunci Fanny, menjadikan Fanny yang kedua dipilih masuk dari dalam MPL kali ini. Masih lagi Fanny 100 win rate. Yelah, baru menang sekali memanglah 100 win rate bang. Adakah Karakal akan memecahkan win rate ini? Kita kena tunggu dan lihat. Tapi tadi kita ada berborak dengan pemain-pemain yang baru saja bermain sebentar tadi. Ini peluang yang baik kepada pasukan RSG untuk mengambil Joe kalau mereka ingin counter kepada pasukan Karakal. Dan yes, Kufra antara satu hero yang baik kerana dengan dia punya bouncing ball, dia tak boleh gunakan dia punya steel cable. Dan bersama-sama dengan Pakito yang mungkin akan diberikan kepada Motalala kerana game yang pertama dia tak berapa banyak aksi yang ditunjukkan oleh Motalala. Namun ini antara game yang terbaik untuk Motalala menunjukkan aksi beliau. Itu dia, Kadita dan juga Ruby telah pun dikunci nampak gayanya. Ruby win rate 0% buat masa sekarang. Actually nak lawan dengan Ruby ada satu lagi hero yang bernama Cho boleh diambil untuk membuka map. Tetapi nampak gayanya RSG dengan menguncinya hero yang bernama Kufra ini, kita tidak mungkin akan nampak Cho dibawa masuk. Boleh dibawa masuk tapi dia akan bermain dekat EXP lane ke barang kalian lah kalau dia orang nak bawa masuk. Tetapi Sicilian akan diambil. So fokus untuk RSG adalah untuk bermain agak sedikit late game bagi pendapat saya. Mungkin ataupun mereka at least ada backup plan. Kalau game ni masuk pada late game, kita dah ada dan banding mereka terus saja mengeluarkan Esmeralda. Ini peluang baik untuk pasukan Karakal mengeluarkan Hayabusa. Tapi adakah ini merupakan perangkap? Perangkap apa tu? Dengan mengeluarkan Hayabusa, pasukan RSG akan menggunakan senjata rahsia dengan mengambil hero lain yang akan digunakan oleh Kuza sendiri. Tapi pasukan Karakal terus saja mengeluarkan Brody. Mungkin mereka akan mengambil clean dekat sini. Pasukan RSG terus saja mengeluarkan Barats. Dan apakah terakhir yang akan dikeluarkan oleh pasukan Karakal dekat sini, Cortex? Satu band yang menarik yang kita tak nampak Barat tapi diorang tahu ada Barat sangat kuat. So diorang terus saja mengeluarkan Barat daripada permainan. Satu lagi hero yang boleh dikeluarkan oleh Karakal yang saya sendiri tak boleh nak fikir buat masa sekarang sebab hero pool sekarang is quite big. Okay, banyak hero yang boleh dimainkan dalam MPL untuk kali ini. Ada certain hero yang memang imbalance macam Lancelot dengan Valentina, tetapi Beatrix jugalah yang akan di-ban di sini. Dan sekarang adalah masanya untuk pasukan RSG mengambil sama ada marksman ataupun jungler. Saya rasa mereka akan securkan marksman terlebih dahulu. Mungkin clean akan dibawa masuk
oleh pasukan RSG, tetapi mereka akan Pupul Kubah. ada Pupul dan Kubah. Alright. Satu pick yang baik yang saya tak menjangkakan, tapi dipilih masuk oleh pasukan RSG. Boleh menggunakan strategi speed pushing kalau mereka ingin melakukan perkara tersebut. Dan 2 hero terakhir yang akan digunakan atau akan dibawa masuk oleh pasukan Karakal. Masih lagi ada. Adakah Alucard akan dibawa masuk? Adakah apa lagi? Hayabusa masih lagi ada kan? Ya, Hayabusa boleh juga dibawa masuk oleh pasukan ini. Tapi adakah Linkhiza telah pun bersiap sedia dengan Hayabusa beliau? Ya, dia ada training Lancelot. Tapi Lancelot telah pun dikeluarkan oleh pasukan RSG. Dan dalam qualifier emissary itu, saya dah tengok dah Linkhiza boleh main Lancelot dengan baik je. Ya, mungkin akan ditunjukkan dekat sini, tetapi nampaknya mereka akan membawa masuk Yuzong, counter kepada Sien bersama-sama dengan Minta maaf, dah ada itulah Penny. Saya lupa. Jadi pasukan Karakal yang akan mendapatkan clean selepas pasukan daripada RSG berjaya mendapatkan Pupul dan Kubah. Dan apakah hero jungler untuk pasukan RSG? Adakah Hayabusa ataupun mereka akan mengubahkan sedikit sebanyak strategi dengan mengambil satu hero lagi yang keras dan akan menggunakan Pakito selaku jungler konteks? Boleh juga kalau Pakito nak dibuatkan sebagai jungler, tapi itulah dia. Mereka perlukan kata damage burst yang besar di early game. Kalau di pair up dengan Cecilian, I don't think Pakito is a good pair lah dengan Cecilian. Sebab apa? Sebab Cecilian perlukan masa sedikit untuk menghasilkan damage. Dan itulah dia hero yang terakhir, Edith akan dikunci terlebih dahulu. Yap, ini menunjukkan Kuza akan menggunakan Pakito di bahagian jungle. Motalala akan menggunakan Idris di bahagian Xpilin. Zakus dengan hero signature beliau iaitu Kufra akan main di bahagian ini. Tadi pasukan Karakal, Link Eza akan menggunakan Feni dekat sini. Kita masih lagi belum lihat apakah kebolehan Link Eza menggunakan Feni. Sementara Loleas yang akan menggunakan Clip di bahagian Good Lane. Saraki yang akan menggunakan Ruby di bahagian tengah ataupun yang akan melakukan roam. Dan ini merupakan line up untuk kedua-dua pasukan. Hero yang telah pun dipilih oleh pasukan Karakal dan juga pasukan RSG. Adakah pasukan RSG mampu untuk melakukan perkara yang sama di dalam game yang pertama, ataupun kebangkitan yang luar biasa bakal ditunjukkan oleh pasukan Karakal di dalam game yang kedua ini konteks? Awak tak pernah tengok kan Linkhiza guna Penny kan? Belum. Sampai itulah saya terlupa hero Penny tu walaupun telah diambil. Dia masih lagi teringat hero yang dimainkan pada musim yang sebelumnya, iaitu Alucard, Aulus. Tapi itulah dia. Kita takkan nampak dalam minggu ni dia akan main Alucard. Mungkin dia akan main kalau mereka menang dalam game yang kedua ni, ataupun mereka main masa skrip. Tetapi tak buang masa, kita masuk ke dalam Lane of Dawn untuk melihat pasukan Karakal yang bermain di bahagian biru menentang pasukan yang menang di game yang pertama, iaitu pasukan RSG yang akan memulakan langkah mereka dalam game yang kedua ni di bahagian warna merah. Yang adakah perubahan yang besar akan ditunjukkan oleh tim Karakal? Adakah mereka akan lebih orang kata team fight oriented sebab mereka ada Penny dan kurangkan farming? Kita akan tunggu dan lihat. Linkhiza telah pun mengambil purple buff, cuba untuk menyerang Zakus. Zakus terpaksa menggunakan flicker. Dia tak nak masuk ke dalam disebabkan ahli-ahli pasukan RSG yang lain berada berhampiran. Linkhiza akan meneruskan farm. Itu bukan jungle dia, tetapi dia akan cuba juga mendapatkan creep itu. Tapi disebabkan creep itu telah di reset, terus saja dia akan mendapatkan Little Wanderer ini. Ya, ini akan menjadi satu perlawanan yang panjang untuk kedua-dua pasukan. Manakala masih lagi terlalu awal untuk saya mengatakan game ini akan bersudahan dengan begitu pantas. Manakala kita dapat saksikan bagaimana momentum daripada kedua-dua pasukan setakat ini masih lagi di dalam fasa yang kita lihat sekarang Link Eza hampir berjaya menjatuhkan TikTok di bahagian atas, tapi masih lagi tidak mampu ataupun tidak boleh mengeluarkan damage yang besar untuk menjatuhkan pengguna Pupul dan Kubah. Tapi cuba untuk mendapatkan seorang pemain dan ia berjaya untuk mendapatkan Kuza di kala beliau sedang melakukan farming dekat situ. Yap, itu dia Im, salah satu player yang sangat-sangat berbakat menggunakan mage. Dan korang boleh tengok dekat skrin korang ada first blood bounty, di mana kalau korang dah spend RM50 untuk legendary meals, korang boleh dapat free 6 keping chicken McNugget. Masukkan kod itu secepat mungkin guys. Siapa yang terlambat, next time dia muncul screenshot dan kita akan lihat pertarungan di bahagian tidak, minta maaf, turtle ini diambil tanpa sebarangan saingan dilakukan oleh pasukan RSG. Ya, satu permulaan yang positif yang ditunjukkan oleh pasukan Karakal tentu saja diberikan turtle tersebut kepada Link Eza yang menggunakan Feni Im. Ada satu cubaan agresif untuk membuka map kepada rakan-rakan beliau yang lain.
dikala ke pemain daripada pasukan Karakal sedang mendapatkan turtle di bahagian bawah dan nampaknya beliau berjaya untuk meningkat sedikit. Informasi yang berguna kepada pasukan Karakal. Pasukan RSG sekarang ni mereka melihat seorang pemain daripada pasukan mereka berjaya. Dan satu lagi pemain pasukan RSG MY iaitu TikTok berjaya dijatuhkan oleh Lolials di bahagian atas. Cuba mencari Zakus, Im, Zaraki, Ling Eza mengepung Zakus. Zakus tidak boleh bergerak ke mana-mana menggunakan bouncing ball. Tetapi dengan adanya turret di bahagian atas, ada race yang tidak menjadi. Dan terus saja berjaya dijatuhkan memberikan kill ketiga kepada pasukan Karakal Cortex. Ya, diorang tahu tim RSG ada hero lebih fokus late game punya damage. Tak nak diorang kena buat rotation yang cepat dan memasa team fight, dan itu yang mereka lakukan sebentar tadi. Kita tengok Tyrant bahagian atas telah pun dijatuhkan Zakus. Tyrant's Revenge telah pun digunakan. Tyrant's Rage masih lagi tengah cooldown. Mereka masuk. Linkeza ke dalam. Cuba mendapatkan kill. Dia berjaya membunuh TikTok dan seterusnya berjaya menumpahkan Zakus di situ. Double kill yang begitu mudah untuk beliau. Tiada siapa daripada RSG yang mampu memberhentikan serangan beliau. Ya, antara penyebab kenapa Fanny ini perlu di-ban keluar konteks. Kita dapat saksikan apabila Zaid menggunakan Fanny dengan begitu baik. Ling Eza menunjukkan perkara yang sama apabila berjaya mendapatkan double kill sebentar tadi, memberikan kill ketiga peribadi kepada pemain yang menggunakan Fanny ini. Izanami masih lagi berada di bahagian tengah, masih lagi mengumpul stack. Zakus telah pun charge dia punya Tyrant Revenge mencari mana-mana pemain daripada pasukan Karakal yang kemungkinan akan cuba melakukan serangan handap daripada arah tengah ini. Ya, RSG kali ini gameplay mereka dapat dihidup oleh tim Karakal. Nak tak nak mereka terpaksa meneruskan farm disebabkan kekuatan mereka memang akan meningkat bila tibanya di saat late game nanti. Tyrant's Revenge, Tyrant Rage cepat perlukan backup daripada ahli pasukan yang lain, tetapi agak sedikit terlambat masuknya. Black Dragon Form Kai ke arah belakang. Zaku terperangkap, diloncatkan oleh pihak musuh dan seterusnya dikorbankan di situ oleh Kai. Kita tengok pertarungan masih lagi dilanjutkan. Zaraki akan menjadi mangsa yang seterusnya dan satu perlawanan yang cukup baik yang kita dapat saksikan bagaimana Kuza berjaya untuk mendapatkan kill yang cukup penting, tetapi pasukan Karakal juga berjaya mendapatkan satu kill daripada pasukan RSG MY sebentar tadi. Satu pertembungan yang bagi saya cukup unik sampai kita rasa blank perkara tersebut. Saya setuju dengan apa awak cakapkan dekat situ. 6 kill berbalas 2 minit yang kelima buat masa sekarang. Mortalala di bahagian bawah. Linkeza energinya tidak cukup banyak. Dia datang kat sini untuk hanya habiskan minion di bahagian bawah. Pertarungan diteruskan di situ. Satu setup yang baik dilakukan oleh Zakus, tapi mereka masih lagi belum berjaya mendapatkan mana-mana pemain. Mereka cuba untuk mendapatkan tetapi berjaya mendapatkan TikTok daripada arah belakang. Glorious dengan withdraw. Linkeza terlebih dahulu berjaya mendapatkan kill. Double kill diberikan. Triple kill dicari, tetapi Kai berjaya mencuri triple kill tersebut. Tidak diberikan kepada Ling Eza, hanya mampu melihat perkara tersebut dilakukan, tetapi pasukan Karakal berkata kemenangan yang dicari bukan triple kill yang cuba dimiliki. Ya, inilah dia kekuatan yang ada daripada seorang Fanny. Lebih-lebih lagi kalau anda pandai guna Fanny, inilah masa dia guys, di mana Fanny sangat-sangat kuat buat masa sekarang ini. Dia telah pun di buff dan pertarungan bakal berlangsung. Kai telah membukakan dia punya Black Dragon Form pergi ke arah belakang, tetapi Zaraki yang dijumpai terlebih dahulu. Zaraki, kita lihat nyawanya semakin lama semakin rendah, terpaksa berputar balik ke belakang buat saat itu. Ya, satu serangan yang dilakukan oleh Izanami sebentar tadi dengan penggunaan Black Impact hampir-hampir berjaya untuk mendapatkan Zaraki, tetapi kerana Zaraki sekarang ni sudah mampu untuk sustain seorang diri, berjaya untuk menyerap damage yang dikeluarkan oleh Izanami sebentar tadi. Dan kita dapat saksikan bagaimana tim Karakal betul-betul di carry penuh oleh pasukan oleh pemain Ling Eza ini konteks. Ya, tapi lagi sekali Zakus, Tyrant's Revenge cuba untuk mencari seseorang. Turtle ada di bahagian atas itu safe, anytime saja pasukan Karakal boleh mengambilnya. Kita tengok pergerakan daripada pasukan RSG. Kita tengok Tajir Kuza dan juga Mortalala akan berada di bahagian bawah. Pertarungan diteruskan. Sekarang ini mencari yang dicari dan dia berjaya membunuhnya. TikTok tak boleh nak melarikan diri.
memangnya sepatutnya diberikan respect dekat sini. Penggunaan miss dia sentiasa on point. Dia tahu dia nak cari siapa dan dia tahu dia kena bunuh siapa. Dan kita akan lihat sekarang ini tarik di bahagian tengah akan diambil oleh Lowell. Ya, satu serangan yang cukup baik. Penggunaan rough wave yang begitu mantap ditunjukkan oleh pemain ini. Dan satu lagi Turtle berjaya dimiliki. Turtle yang ketiga diberikan kepada pasukan Karakal. Apabila Link Eza satu tarikan Iron Bandit yang baik ditunjukkan oleh Zaraki. Hampir-hampir berjaya mendapatkan Mortal Lala. Tetapi nampaknya follow up yang sedikit kurang kemas ditunjukkan oleh pasukan Karakal. Mereka tidak berjaya mendapatkan Mortal Lala. Kebangkitan yang luar biasa ini telah pun ditunjukkan oleh pasukan Karakal Cortex. Yap, Im sepatutnya adakah dia akan dijadikan MVP ataupun Link Eza dekat sini? Di antara kedua-dua player ni manakah yang awak rasa sepatutnya diberikan MVP? Tapi kita fokus sekarang ini apakah pergerakan yang akan dilakukan oleh kedua-dua pasukan. Tim Karakal tak boleh nak tunggu sampai late game sangat disebabkan damage ataupun power spike yang ada pada RAZ akan sentiasa naik bila tiba di late game. Zaraki yang satu knockout yang baik ditunjukkan oleh Mortalala berjaya mendapatkan Zaraki. Mereka cuba mengejarkan tapi datangnya Link Eza masih lagi memberi Katron berjaya untuk berikan satu kemenangan atau memberikan sedikit kelebihan kepada pasukan Karakal. Apabila kita melihatkan Lolia Sultazari berjaya mendapatkan kill yang penting. Lolia Sultazari berjaya untuk menjatuhkan seorang pemain daripada pasukan RGMY. Satu demi satu pemain daripada pasukan RGMY berjaya dijatuhkan oleh pasukan tim Karakal walaupun mereka juga kehilangan dua orang pemain sebentar tadi. Cortex. Yap, dua berbalas dua, tapi tak mengapa kita akan tengok team fight yang akan berlangsung seketika tadi. Tim Karakal adanya Link Eza, Penny, damage early game, mid game sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat. Tak dilupakan juga Lolials dapat farm yang bagus. Kita tengok dia punya KD 207. Link Eza telah pun menyiapkan Malefic Raw. So Zakus kena lebih berhati-hati. Dia tak boleh orang kata initiate macam tu saja. Dia kena calculate lebih baik untuk team fight yang akan datang. Dan kita tengok kita hampir kepada minit yang ke-10 sekarang ini. Dan Lord akan muncul di dalam kurang 3 saat daripada sekarang. Yap, di bahagian atas Lord telah memunculkan diri beliau dan ini peluang yang baik pada pasukan Karakal untuk mendapatkan Lord. Adanya Link Eza, adanya Lolials yang mempunyai damage yang sangat besar boleh dikeluarkan terhadap Lord dengan bantuan retribution yang akan digunakan oleh Link Eza. Tanpa sebarang masalah, Lord ini akan berjaya dimiliki oleh pasukan Karakal. Satu Lord yang baik telah pun dimiliki oleh pasukan Karakal di kala mereka sekarang ini mempunyai momentum yang begitu baik untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua ni, Cortex. Yap, saya setuju. Minit yang ke-10 sekarang ini Lord akan muncul di mana saya pun tak boleh nak tahu di bahagian bawah rasanya. Nampaknya kemungkinan. Ya, okey, kita akan lihat Link Eza akan terus melakukan farm. Tapi farm dengan Penny tak ada masalah bagi saya sebab Penny boleh pergi ke kawasan pertarungan dengan sangat-sangat cepat. Itu advantage yang ada pada seorang Penny. Dan kita tengok pasukan RSG apa caranya mereka nak lawan sekarang ini. Mereka tak boleh nak berkumpul dekat-dekat. Kalau mereka berkumpul dekat-dekat habislah. Masuk, Link Eza masuk, Kai pun masuk. So mereka nak tak nak kena berpecah sedikit bila melakukan team fight. Dan kalau boleh Mortal Lala dan juga Zakus kena buat kerja yang paling berat sekali, cuba mendapatkan pick off yang cantik. Dan di masa yang sama Izanami, satu Iron Bandit yang baik dilakukan oleh Zaraki berjaya memberikan double kill kepada Aim sebentar tadi. Killing spree akan dapatkan oleh Lolial. Double kill Izanami berjaya dijatuhkan. Ini peluang yang terbaik meninggalkan Zakus keseorangan. Adanya Lord dekat sini, pasukan Karakal mempunyai peluang yang cukup baik. Laluan yang cukup mantap dilakukan oleh pasukan